Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-12, iaitu persaudaraan dalam Islam, ataupun disebutkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam, pada muka surat yang ke-78. Muka surat 78. Jadi kita lihat pada matan hadis ini, Haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab anna Saliman akhbarahu anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما Satarallahu yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits daripada Uqail daripada Ibnu Shihab, bahawa Salim mengkhabarkannya bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yakni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, radhiyallahu anhuma, mengkhabarkannya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah SWT akan membantu keperluannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah SWT akan menghilangkan satu kesusahan baginya daripada kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib marwah seorang muslim, maka Allah SWT akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-2442, dan juga Muslim, hadis yang ke-2580. Jadi yang pertama yang saya sebut, kalau seorang muslim itu, yang pertama, dia tidak akan menzalimi saudaranya dan tidak akan membiarkan saudaranya itu disakiti. Seperti saudara-saudara kita di bumi Palestin. Yang keduanya, siapa yang membantu keperluan saudaranya, memenuhi keperluan saudaranya, makanya Allah akan bantu keperluan dia. Yang ketiganya, siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, Allah Ta'ala akan hilangkan satu kesusahannya bagi kesusahan hari kiamat. Dan yang keempat, barang siapa yang menutupi aib saudara muslim, maka Allah SWT akan menutup aibnya pada hari kiamat kelak. Inilah Allah anjurkan tentang persaudaraan Islam di dalam empat ini. Okey. Jadi segi pengenalannya, kita tengok tentang persaudaraan ini dari segi bahasa. Persaudaraan adalah terjemahan daripada perkataan Arab iaitu ukhuwah, yang berasal dari kata akarnya akhun, yang membawa erti sebagai sahabat, teman, saudara dan sebagainya. Manakala dari segi istilahnya pula, persaudaraan diartikan sebagai perasaan kasih sayang, tolong menolong, bantu membantu, bertolak ansur, bermesra dan cinta mencintai antara umat Islam tanpa berkecuali,
Maksudnya kita tidak selektif dalam mengasihi saudara kita. Bukan tengok pada warna kulit, bukan tengok pada segi kaum, bangsa, tengok dari segi negara. Kan? Jadi persaudaraan di situ. Jadi persaudaraan dalam Islam ataupun ukhuwah Islamiyah dimaksudkan bukan sebatas ataupun sama hubungan kekerabatan kerana faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat dengan tali akidah sesama Muslim dan persaudaraan kerana fungsi kemanusiaan sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada sama manusia atau makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sesama manusia, persaudaraan kita itu dari segi sudut akidahnya sama Islam. Kalau antara bukan Islam, persaudaraannya itu dari segi sudut kemanusiaannya. Kalau dari segi sudut bukan manusia, maka hubungan persaudaraan itu dari sudut makhluk. Kita semua makhluk Allah SWT. Jadinya masing-masing kena jaga hak dan juga masing-masing kena jaga kepentingan masing-masing dan juga tidak melakukan perkara-perkara disebut dalam hadis tadi. Khususnya persaudaraan dalam Islam. Kerana persaudaraan dalam Islam ini merupakan sendi dan tunjang kekuatan perpaduan umat Islam yang dapat menjamin keharmonian dalam kehidupan. Kerana itu, ikatan persaudaraan perlu dijaga dan dipelihara agar terus berpanjangan dan tetap dinikmati, hidup subur dan berterusan hingga ke akhir hayat. Ke arah menjadikannya kenyataan, Islam telah menggariskan beberapa syarat. Antaranya ialah persaudaraan itu hendaklah dibina atas dasar ikhlas. Apa tu ikhlas? Buat kerana Allah SWT. Bukan kita bersaudara sebab jadi keturunan yang mulia ataupun jadi orang-orang yang kaya, ataupun kita bersaudara dengan dia sebab kita ada kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Tidak demikian. Ini yang Rasulullah anjurkan kepada para sahabat. Sebab tu kalau kita tengok latar belakang para sahabat, daripada yang kaya sampai hamba semua ada. Tetapi bila solat dalam saf, setara saja. Rasulullah tidak membezakan orang kaya duduk depan, orang miskin duduk belakang. Ya, walaupun kedudukannya di sisi dunianya berbeza, tetapi di hadapan Allah sama aja. Saf yang sama. Baik kita pergi umrah, baik kita pergi haji, kain ihramnya sama je warna putih. Tak kira lah kita kata saya punya kain ihram ni grade A, triple A punya, tak kisahlah, warna sama juga, warna putih. Dan orang pun tak bicara pun tentang kain ihram kita ni beri kat mana tak. Sebab hakikatnya warnanya sama. Jadi sama taraf kedudukannya. Jadi hendaklah ikhlas semata-mata kerana Allah, berasaskan iman dan takwa, berandaskan syariat Islam dan diamalkan secara konsisten baik ketika senang maupun susah. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis tentang persaudaraan ini, Rasulullah SAW banyak memberikan perumpamaan tentang persaudaraan dalam Islam sebagai pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Yang pertamanya, Rasulullah letakkan gambaran persaudaraan ini kepada kita supaya kita ni mudah faham apa itu persaudaraan. Maka Rasulullah sebut yang pertamanya, persaudaraan itu bagaikan satu bangunan. Hadis daripada Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashudu ba'duhu ba'dan wa syabbaka asabi'ah. Maksudnya orang mukmin ni, kata Nabi SAW, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Bagaimana bangunan itu terbina? Ni masjid kita ni nak macam mana terbina ni? Hasil daripada gabungan batu bata. Ya, daripada sebiji batu bata ini, ya, diletakkan di tempat yang sepatutnya, kemudian disambung dan hinggalah jadilah bangunan macam ni. Itu Rasulullah perumpamakan. Jadi kita boleh nampak benda tu, kekukuhan bangunan tu bila mana satu batu bata dia bergabung dengan yang lain
maka kekuatan itu akan terbina dan menghasilkan satu natijahnya. Apa dia? Bangunan lah. Jadi bila persaudaraan kita umat Islam ini disatukan, maka apa natijah dia? Umat Islam ni akan nampak kuat. Umat Islam ni akan nampak kesatuannya. Ya, mudah contoh kita nak bagi. Sebab banyak kita orang Islam tak bersatu, kan? Sepatutnya isu Palestin ni tak ada masalah pun sebenarnya. Kenapa saya kata tak ada masalah? Sebab bumi Palestin tu dikelilingi oleh semua negara Islam. Jordan, ya, Syria, Arab Saudi, Mesir. Bukan negara kafir. Kecuali Lebanon. Lebanon dia negara kecil je. Dia negara Arab Kristian. Kan? Tapi tak apa. Walaupun dia Arab Kristian, dia tetap bersama dengan Islam sebab dia juga menentang Yahudi. Maksudnya, dari segi logik akal kita, tak ada isu pun Palestin tu. Tetapi sebab nak tunjuk pada kita dan nak membuktikan hadis Nabi SAW bahawasanya akhir zaman umat aku ni umpamakan buih-buih di lautan. Apa buih di lautan? Banyak. Bila mana ombak datang tak, buih tu banyak kedua. Tapi ada guna tak buih tu? Ada faedah tak buih tu? Itu selalu umpamakan. Kita ni ramai saja tapi tak ada guna pun. Kenapa tidak ada nilai? Sebab umat Islam ni dia tak bersatu. Umat Islam ni walaupun namanya akidahnya sama Islam, tetapi kita memandang saudara kita bukan dari sudut kau Islam. Kau bangsa apa? Kau turunan apa? Belum tengok lagi kau ni parti apa? Kau sokong kelab bola sepak mana? Tu pun jadi isu. Tak? Itu pasal kita tak boleh bersatu. Maksudnya di segi hakikat akidah kita bersatu, tapi furuk-furuk cabang-cabang kita tidak bersatu. Sebab ada kepentingan dan juga ada keutamaan kat situ. Ni Rasulullah bagi umpamakan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. Sebahagian menguatkan sebahagian yang lain. Kemudian baginda Nabi SAW menganyam dari jemarinya, iaitu Rasulullah SAW tunjukkan pada para sahabat, Rasulullah masukkan jari tak tunjuk macam ni kekuatan orang Islam. Kekuatan Islam tak masuk. Itu yang pertama, dalil yang pertama. Yang keduanya Rasulullah umpamakan juga kesatuan orang Islam ini bagaikan tubuh badan. Daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tara al-mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathali jasadi idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma." Maksudnya kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal, yakni dalam perkara saling kasih mengasihi, cinta mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh badan. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas. Al-humma, panas, demam lah, turut merasa sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Benda yang sama. Pertama seperti bangunan, kedua Rasulullah bagi lagi lebih dekat dengan kita supaya kita rasa keadaan itu. Rasulullah kata seperti tubuh badan. Kalau gigi kita sakit, kawan nak ajak kita pergi jogging pun kita tak nak mood. Ya, gigi yang sakit, apa kena-mena dengan kaki? Kaki pergi jogging, pergilah jogging, apa masalah? Tak nak mood. Hilang ni. Ya, Mat, jogging Mat. Tak boleh lah. Kenapa? Sakit gigi. Apa sahaja kaitan gigi dengan kaki? Tak ada kaitan, betul tak? Tetapi disebabkan gigi itu dalam anggota tubuh badan kita, menyebabkan semua rasa tak ada. Nak makan lagi tak ada mood. Nak buat apa benda pun hilang mood. Itu Rasulullah umpamakan. Nak bagi kita sendiri rasa keadaan itu. Yang ketiganya Rasulullah sebut juga, persaudaraan dalam Muslim, dalam Islam ini bagaikan cermin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu mira'atu akhihi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu." Ini yang sepatutnya berlaku. Umpama cermin, iaitu seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Jika dia melihat sesuatu aib pada saudaranya, maka dia memperbaikinya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad,
Ya, hadis ini sanadnya hasan. Maksudnya kita tengok cermin pagi-pagi nak pergi kerja, sikat rambut menghadap cermin, tengok apa benda kekurangan. Tak. Supaya apa? Supaya bila kita keluar nanti tak nampak kekurangan diri kita. Itulah perumpamaan orang Islam. Dia dengan saudara dia, kalau saudara dia nampak kekurangan, dia akan tegur. Beri teguran, terutama dalam perkara-perkara syariat. Hatta dalam Islam pun, dalam saf pun, kita sembahyang jemaah pun, ya, kalau imam ada buat salah tak, terlupa bilangan rakaat ke, apa surah lupa baca pun, kita boleh tegur. Boleh tegur. Jangan kalau imam salah rakaat, semua pakai diam. Kan, tawaduknya orang kan, tak tegur dah. Lepas sembahyang baru bagi tahu dah kata salah sembahyang kan, tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab kita Muslim tak ada sempurna pun. Kan? Dan hatta di situ pun Rasulullah dah ajar kita dalam bab solat pun, dalam bab solat berjemaah pun, sekiranya kalau imam ada melakukan kesalahan pun boleh ditegur. Subhanallah. Dah, imam ni terkurang rakaat ni. Subhanallah. Kata imam ni terlebih rakaat pula. Orang buat 4, dia buat 5. Subhanallah, nak tegur. Kan? Jangan kita terasa tawaduk sangat. Tak apalah, tak apalah. Betul bila dah tak apalah, habis semayang semua pakai diam, balik viral. Tak? Jadi tu kita elakkan benda tu. Tak? Hatta dalam bab semayang berjemaah pun Rasulullah anjurkan. Itulah perumpamaan persaudaraan dalam Islam, bagaikan cermin. Tegur kalau benda yang kurang. Tapi dengan cara yang betul lah. Tadi tak? Dalam Islam, dalam solat katakan kalau lakukan kesalahan, tegur dengan Subhanallah. Ya, jadinya imam ada kekurangan, salah tak? Itu yang sebaiknya. Ya. Keterangannya, ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam merupakan nikmat daripada kekuatan iman dan ketakwaan yang melahirkan perasaan kasih sayang yang mendalam. Rasa saling percaya, mempercayai dan menghormati sesama insan yang terikat dengan akidah Islamiyah. Kesinambungan daripada perasaan ini melahirkan keikhlasan yang tidak berbelah bahagi untuk saling tolong-menolong. Berkasih sayang, saling memaafi, setia kawan dan sikap mulia lainnya. Tidak akan ada ukhuwah tanpa iman dan takwa. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kita ini bersahabat, bersaudara ni bukan sebab atas dasar agama, maka dia tidak akan kekal lama. Orang bersaudara sebab apa? Sebab dia kaya. Bila dia hilang kekayaan, hilanglah saudara dia. Habis. Orang ni saudara sebab apa? Dia dah jadi selebriti. Dia jadi orang terkenal. Habis semua pakai mengaku. Dia ni dulu saudara saya ni dulu ni. Kan? Kalau kawan tu dapat kelebihan tertentu dah. Tapi kalau dapat keburukan, ditangkap kerana rasuah, tak kenal bukan kan. Kalau orang kampung tak ngaku. Tak. Itu memang sifat manusia gitu dah. Tapi persaudaraan ini kalau atas dasar agama, buruk ataupun baik, dia tetap saudara aku. Kalau dia baik, aku syukur atas kebaikan yang dia dapat. Kalau dia ada kekurangan, makanya kita doakan kebaikan supaya Allah bagi dia kebaikan. Ya. Prinsip persaudaraan dalam Islam ialah mencari persamaan dan yang akan mengikat kasih sayang dan mendorong kepada kekuatan dalam kalangan golongan manusia. Al-Quran telah menyatakan bahawa ikatan persaudaraan dalam kalangan sesama Islam merupakan sebahagian daripada sebesar-besar nikmat kurniaan Allah SWT. Ini jelas sebagaimana terungkap melalui firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. Maksudnya, dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dulu. Ya, yakni orang Ansar, ya, orang-orang Aus dan Khazraj. Sebelum mereka ini mendapat Islam, mereka bermusuh-musuhan beratus tahun lamanya. Lalu Allah SWT menyatukan antara hati kamu dengan nikmat agama Islam, maka menjadilah kamu dengan nikmatnya itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dahlah Rasulullah persaudarakan antara Aus dan Khazraj
Kemudian Rasulullah juga mempersaudarakan antara puak-puak Aus Hazraj dengan orang-orang Muhajirin. Golongan Aus dan Hazraj diberi gelaran sebagai puak-puak Ansar, iaitu orang yang memberi bantuan. Manakala golongan Muhajirin pula orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah persaudarakan mereka ini. Inilah nikmat persaudaraan. Cabaran utama ke arah penyatuan jiwa persaudaraan dalam Islam yang paling besar ialah perbezaan mazhab. Jadi isu. Nah, sedangkan mazhab kita ni masih lagi semua dalam lingkungan ahli sunnah wal jamaah. Kalau terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah tu, barulah ada perbahasannya situ dah. Kemudian berbeza situ apa lagi? Pendapat. Kan? Dia kata macam ni, kau dia kata macam ni. Dan juga ideologi. Jadi benda ni menyebabkan kita berbeza. Dan benda inilah menyebabkan ada orang yang menganggap perkara ini lebih besar daripada akidah. Ya? Berbeza ideologi je pun, lagi besar pada akidah. Sedangkan akidah ini lebih hebat, lebih agung daripada segala-galanya. Sebab tu Allah SWT, Rasulullah sendiri melarang kita mengeluarkan saudara kita daripada agama. Walaupun dia ni seorang ahli maksiat. Ya? Selagi mana belum ternyata daripada lidah dia mengatakan bahawa tentang dia menggugat rukun iman, rukun Islam, maka akidahnya masih ada lagi. Kan? Jangan sesekali mengeluarkan saudara daripada Islam, kan? Tetapi disebabkan perbezaan inilah kadang-kadang benda-benda begini mengatasi akidah. Perbezaan pendapat yang membawa kepada perpecahan telah wujud dalam sejarah peradaban Islam bermula daripada kewafatan Rasulullah SAW. Di situ pun dah berbeza ketika nak melantik siapakah yang akan menjadi pengganti Nabi ataupun khalifah. Tapi alhamdulillah, walaupun berlaku perbezaan tetapi berjaya diselesaikan dengan baik. Ya, walaupun ada hujah-hujah tak, masing-masing hujah, dan akhirnya mereka telah bersetuju untuk memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Nabi SAW. Okey. Masyarakat Islam telah berbeza pendapat tentang siapa yang layak mengganti pengganti SAW untuk menjadi ketua umat Islam. Ketika itu, dan berjaya diselesaikan, dan perpecahan umat Islam yang ketara bila mana berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan. Di situ dah bermulanya perpecahan yang ketara. Kemuncak kepada perbezaan pendapat ini telah menyebabkan perpecahan aliran pemikiran dalam Islam. Golongan-golongan ini saling menidakkan sumbangan pihak yang lain dan melahirkan pelbagai slogan dan fatwa bercanggah. Fatwa yang bercanggah. Perbezaan yang paling ketara ialah antara golongan Syiah dan juga Sunni. Ini perbezaan yang ketara. Sebab akidah Syiah dan Sunni ini berbeza. Beza sisi apa? Kalau Syiah ini mereka telah lebih mengagungkan Sayyidina Ali sampai ke peringkat mereka mengatakan wahyu pun boleh salah turun. Jadi bila kita sebut wahyu pun dah salah turun, mereka telah mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengatakan mereka juga mengubah azan yang telah wujud di zaman Rasulullah dengan meletakkan kelebihan Sayyidina Ali lagi. Sayyidina Ali tidak ada masalah di sini. Sayyidina Ali tidak ada masalah, tetapi mereka telah mengambil kesempatan menggunakan nama Sayyidina Ali dan juga keluarga Nabi SAW. Itu yang masalah. Seolah-olah hanya mereka sahajalah yang memperjuangkan keluarga Nabi. Jadi seolah-olah yang lain semua bukan. Kami je lah penjuang kepada keluarga Nabi. Ini satu salah faham yang besar hingga menyebabkan daripada Syiah ini asalnya kelompok, orang kata kumpulan kecil, politik pada zaman itulah, firqah politik. Tetapi disebabkan benda ni dah merebak, dia telah tukar kepada akidah. Ini yang bahaya. Daripada Syiah tu pula, lepas tu muncul pula golongan yang tak bersetuju dengan Sayyidina Ali, tidak bersetuju dengan Muawiyah. Keluar lagi golongan yang dipanggil sebagai Khawarij. Khawarij ni ideologi. Dia satu ideologi, iaitu Khawarij ini ialah kumpulan yang mana mereka ini menggunakan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis secara surface, secara permukaannya saja, tapi tidak mendalami isi dalam apa maksud dia. Sebab tu bila Sayyidina Ali berhadapan dengan puak ini, mereka ni Khawarij, Syiah berbeza di sudut firqah, berbeza di sudut kumpulan, tetapi
lebih kurang je perangai dia. Apa lebih kurang perangai dia? Mengkafirkan para sahabat. Syiah mengkafirkan semua sahabat kecuali beberapa orang. Begitu juga dengan kumpulan Khawarij, mengkafirkan sahabat. Jadi agak-agak kita macam mana? Ini cerita zaman dulu. Dan ideologi ni sampai hari ni ada. Mereka yang memahami teks nas Al-Quran berdasarkan surface, tak bincang cara dalam, tak fikir ulama ni kata apa, ulama ni kata apa. Sebab tu bila mana berlakunya dalam perang antara puak Sayyidina Ali dengan Khawarij ni, puak-puak Khawarij dia angkat Al-Quran, dia tunjuk la hukmu illallah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Kita dengar dah kemah dah, kita dengar dah kemah dah, sebab cara sebut tu betul, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Betul dah tu, betul dah, siapa kata salah tak? Tidak ada yang bercanggah ni. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Dia sebut tu betul, kalamul sahih walakin maqsuduhul batil. Perkataannya benar tetapi dia bermaksud benda yang batil. Maksud tiada hukum melainkan hukum Allah, itulah hukum kumpulan kami saja. Bukan maksud hukum Allah, hukum dalam Quran, bukan. Hukum yang keluar daripada mulut kami sahaja. Hukum yang keluar daripada kumpulan kami sahaja yang betul. Ini semua tak betul. Walaupun kau sahabat Nabi, walaupun Sayyidina Ali tu menantu Nabi, Sayyidina Ali tu sahabat Nabi, ya, Sayyidina Ali tu sepupu Nabi, tak, dia tak kira yang tu. Yang penting keluar daripada kumpulan kami saja betul. Dan puak-puak Khawarij ni bukan ada kalangan sahabat tu, semua datang lepas tu. Sahabat-sahabat semua dah faham tentang agama yang Rasulullah bawa. Tapi puak-puak ni muncul bila? Lepas tu. Kan? Engkau tiba-tiba wujud muncul je, tiba dah claim dia lah paling membawa agama, dia lah paling ke depan dalam membela agama. So sahabat-sahabat ni macam itu. Ini yang masalah. Dan wujud fahaman sampailah hari ini. Kan Rasulullah pun dah sebut. Apa kata Rasulullah? Kalau aku jumpa dengan puak-puak ni, aku akan perangi mereka. Kalau aku jumpa dengan puak-puak ni, aku akan perangi mereka, kata Rasulullah, walaupun mereka tu Islam. Kan? Dan kata Rasulullah lagi, puak Khawarij ini, kalau kamu tengok dari sudut ibadahnya, kamu kau respect. Sebab dia ibadah kamu lebih hebat daripada ibadah para sahabat. Dari segi sudut ibadah. Tetapi dari sudut kalamnya itu, berbisa. Sebab dia dah perasan bahawa dia dah cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fahaman bahaya tuan. Ya, malah dalam kelompok Sunni sendiri telah terbahagi kepada 4 mazhab besar, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi. Tapi tidak ada masalah, sebab ulama mazhab kita sama-sama ni tidak ada isu pun berbalah, tak ada balah pun. Nah, tidak saling salah menyalahkan, tak ada masalah pun. Umat Islam sewajarnya melihat perbezaan sebagai satu rahmat kepada seluruh umat Islam. Perbezaan ini sewajarnya menjadi suatu yang saling mengukuhkan dan mengisi kekosongan antara satu sama lain. Kepentingan diri merupakan tembok yang paling besar kepada penyatuan ummah. Sebab tu kenapa wujudnya golongan munafik pada Rasulullah, sebab kepentingan diri. Sebab sepatutnya Abdullah bin Ubay ni, dia dah kempen diri dia lah, akulah calon pemimpin Mekah, akulah calon presiden Mekah sebelum Nabi datang. Rupa-rupanya bila Nabi sampai di Madinah, orang Madinah terus angkat Nabi sebagai pemimpin, sebagai presiden di Madinah. Habis berkecailah hasrat dia. Jadi disebabkan ketika itu orang-orang Madinah, penduduk Madinah, majoriti semua Islam, majoritinya. Jadi tinggal puak-puak Yahudi. Tapi golongan Ansar, golongan Aus dan Khazraj tadi ni, majoriti masuk Islam. Dia tidak ada pilihan. Takkan aku nak kekal kafir. Tak. Orang anak buah aku, pak dara aku, makcik aku semua masuk Islam, tiba-tiba aku tahu Islam tak jadi ni. Dia pun masuk juga. Tapi masuknya dia dalam Islam masuk dengan penuh dendam. Dia masuk Islam dengan tujuan nak merosakkan Islam dari dalam. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang munafik ni, kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala tidak akan terima taubat. Kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala tak akan terima taubatnya. Mustahil tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu, hamba-hamba aku ni, dia buat dosa besar mana pun aku tetap ampunkan. Tetapi tidak bagi orang munafik. Tidak bagi orang munafik. Ya, walaupun dia minta ampun berpuluh-puluh kali pun, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dia. Seringkali manusia kalah apabila berlaku konflik antara kepentingan diri dan kepentingan umum.
Prinsip Islam jelas bahawa apabila berlaku konflik ini, kepentingan umum adalah mengatasi kepentingan diri. Di sini kekuatan iman dan melahirkan persaudaraan dalam Islam yang sebenar dan akan diuji. Hanya iman dan takwa mampu mengenepikan kepentingan diri demi untuk mengukuhkan persaudaraan dan agama Islam umumnya. Pengajaran pada hadis ini, al-qurbah. Yang kita tengok balik pada matan hadis tadi tu, al-qurbatu. Yang ni maksudnya kesempitan. Ya, sebab dia sebut tadi, orang mukmin dengan mukmin ni bersaudara. Jadi siapa yang tidak menzalimi saudaranya, siapa yang tidak menyusahkan saudaranya, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, siapa yang menjaga aib saudaranya, makanya ya Allah Ta'ala akan mudahkan urusannya di akhirat esok. Jadinya dalam perkataan dalam matan hadis disebut al-qurbah. Kesempitan ialah beban berat yang mengakibatkan seseorang sangat menderita dan sedih. Meringankan, yakni at-tanfis, bermaksud berupaya meringankan beban tersebut daripada penderita. Sedangkan at-tafrish, yakni upaya melepaskan dengan cara menghilangkan beban penderitaan daripada penderita sehingga kesedihan dan kesusahan itu hilang. Kita bagi umpama macam ni lah. Kalau seorang saudara kita memikul beban yang berat, dia bawa barang yang banyak, beg yang besar. Ini biasa berlaku kalau pergi umrah. Pergi umrah, pergi haji lah. Masing-masing bawa lah. Dan kita ada kekuatan untuk bantu dia, maka kita ringankan beban dia lah. Terutama dalam beg nak masuk dalam bas, nak keluarkan beg daripada perut bas lah. Itu kan? Di situ nampak sikap kita macam mana. Walaupun kita pakai kain ihram, ada orang dia pakai kain ihram, engkau punya beg kau angkat dah sendiri, lantak engkau lah. Walaupun yang angkat beg tu orang tua usia 70-an 80-an dah terlarat, lantak engkau, aku pun ada beg berat, nak tolong kau bahal. Di situ nampak, padahal pakai kain ihram. Dah, pakai kain ihram, bukan kita pakai jumpah, bukan pakai jubah Melayu, kain ihram tu. Tapi sebab penat ni ada perasaan macam tu, maka kita lantak. Di sinilah ganjaran yang besar bagi orang yang meringankan saudara. Itu mudah saja, tak payah ambil YouTube susah sangat. Yang keduanya, balasan kepada mereka yang meringankan kesusahan orang lain ialah Allah Ta'ala akan meringankan kesusahannya kan? Orang yang meringankan kesusahan dan balasan orang yang menghilangkan kesusahannya adalah Allah SWT akan menghilangkan kesusahan. Pertama, dia ringankan kesusahan saudara dia. Dia tak boleh lah nak tolong semua, tapi dia boleh bantulah. Rumah saudara dia terbakar, ataupun di rumah saudara dia ada musibah, nak ganti rumah baru tak upaya lah, sebab kita pun siapa je pun, makanya tak apa. Tapi dia menghilangkan kesusahan bila mana dia ada kuasa. Dia ada kuasa, okey, ada kesusahan, okey, kerajaan negeri bantu bagi rumah baru kan? Itu menghilangkan kesusahan. Ketiga, anjuran menutup aib seorang Muslim yang berbuat kesalahan tidak berarti membiarkan kesalahannya. Bagi yang mengetahuinya tetap memiliki kewajipan untuk mengingkari kesalahan tersebut dan wajib menutup aibnya kalau kesalahan peribadi. Keempat, setiap orang Muslim, seorang Islam wajib menutup aib dirinya apabila dia bersalah, bersegera bertaubat kepada Allah SWT dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Tapi hari ini orang Islam dia punya jahil, dulu kita sebut jahil murakab lah. Jahil buat-buat ni jahil sungguh. Yang baru ni isu yang jemput siapa, sugar daddy ke apa daddy tak tahu, dalam podcast, dalam TikTok mana lah. Nah, kawan ni dia tu nak berzina berkali-kali dah pun, pagi-pagi jemput, temu bual kan. Pengalaman dia, apa cerita dia nak, walaupun konon-konon kata dia punya host tu, kita nak bagi pengajaran lah supaya orang yang mendengar ni ambil iktibar kan. Kalau keluar kata tak baik lah. Sampai macam tu sekali tuan. Yang buat ni bukan orang lain, orang kita. Hak hidung tak mancung ni, hak jadi hidung jambu air ni, tak? Yang kulit seorang matang, bukan orang lain. Macam tu sekali punya jahil, ya Allah. Tak tahu nak cakap lah kan. Sebab apa? Jahil sebab tak nak gantung dekat dengan agama. Tak nak dengar langsung kuliah-kuliah ni. YouTube kuliah pun tak nak buka kan. Teruk sangat jahil. Yang kelimanya, tolong menolong telah dilaksanakan dalam kehidupan para salafus soleh. Umar Al-Khattab ataupun Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua,
sering menziarahi dan membantu ibu-ibu tunggal dengan mengambil air untuk mereka pada malam hari. Kesan persaudaraan dalam Islam, ya, ada 3. Yang pertamanya, persaudaraan dalam Islam dapat memupuk ke arah pengukuhan, perpaduan dan keamanan. Perpaduan dan keamanan yang dinikmati oleh masyarakat pada hari ini menerusi persaudaraan, perpaduan dan keharmonian hidup dalam kalangan rakyat yang berbilang agama, bangsa dan budaya. Yang keduanya, persaudaraan dalam Islam dapat memupuk nilai dan etika pergaulan sesama manusia. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh tauladan yang unggul untuk diikuti oleh manusia, sama adanya melibatkan hubungan dengan Allah SWT, sesama manusia dan hubungan dengan alam sekeliling. Persaudaraan merupakan keperluan bersama, iaitu saling lengkap melengkapi dan bantu-membantu antara Muslim dengan Muslim yang lain. Ketiga, seorang Muslim yang bertakwa akan sentiasa berusaha menyuburkan persaudaraan dalam Islam dengan ikatan kasih sayang serta sanggup berkorban, baik berkorban harta, masa, tenaga atau fikiran. Jika perkara ini diamalkan oleh setiap orang, maka perpaduan dapat dicapai, kehidupan menjadi aman, negara bertambah maju dan kukuh, serta selamat daripada sebarang ancaman atau pengaruh anasi yang tidak baik. Kesimpulannya, yang pertamanya, Islam melarang keras perbuatan menzalimi atau menganiaya Muslim yang lain dan membiarkan Muslim yang lain dizalimi. Menjadi kewajipan dan tanggungjawab setiap Muslim membantu dan meringankan beban saudaranya apabila ada di antara Muslim yang ditimpa musibah atau kesusahan. Orang yang berbuat demikian, Allah SWT akan memperkenankan hajat dan memudahkan urusannya. Kedua, persaudaraan itu dapat disuburkan dengan pelbagai cara. Antaranya mendoakan sesama Muslim, memberikan salam, senyum, berjabat tangan bila bertemu, tolong-menolong dalam perkara kebaikan, menjaga kehormatan dan menyuburkan persaudaraan tersebut dengan kasih sayang. Dan kesimpulan yang terakhir, persaudaraan itu adalah suatu yang semestinya dibuktikan dan bukan hanya teori semata-mata. Seorang mukmin seharusnya cuba untuk merasakan penderitaan yang didertai oleh saudaranya, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ditindas seperti di Palestin, Syria dan lain-lain. Menyumbanglah setakat mana yang mampu serta sentiasa mendoakan keselamatan mereka. Wallahu ta'ala a'lam.